Zul terasa ada sesuatu yang merangkak dekat kaki dia. Dia buka lampu dan perhatikan sekeliling. Tak ada apa-apa. Dia pun tutup lampu balik. Baru nak terlelap, benda yang merangkak tadi dah macam ada dekat atas dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan dua kisah seram. Yang pertama, kisah seram yang terjadi pada Zul yang bekerja di offshore, dan yang kedua, kisah seram yang terjadi di rumah peninggalan arwah ibu dari karya Mat P. Yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan jangan lupa tekan notification bell sekali. Sebelum kita mulakan cerita, macam biasa, kita selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah seram offshore ni dihantar oleh salah seorang subscriber saya yang bernama Zul, yang kerja di offshore lah. Kisah ni jadi masa mula-mula dia kerja dekat offshore tu tahun 2009. Berlaku di pelantar minyak Dulang Bravo. Ada satu hari ni Zul kerja shift siang. Dia kerja di bahagian catering, servis. Jadi masa dia dihabiskan untuk servis kru production dan construction makan. Memang letih sebab nak hidangkan 120 pet setiap hari. Nak dijadikan cerita, bilik dia duduk ni dekat level 3. Biasanya dia duduk dekat level 4 sebab kerja shift malam kan. Bilik ni yang menghuninya ada 4 orang. Selama ni dia tak pernah tahu pun tentang kejadian dekat bilik level 3 ni. Kebanyakan kru-kru dekat situ rahsiakan tentang kejadian aneh di platform Dulang Bravo ni, dan Zul memang tak pernah tahu semua tentang kejadian aneh ni. Zul ni ada seorang kawan sama department lah, nama dia Dek. Dia ni jenis lembut dan memang suka buat benda-benda pelik. Ada satu malam tu Zul tengok dia ambil satu kotak dan kapet snooker, yang kapet snooker yang lebih lah. Lepas tu dia letak barang tu dekat tepi dinding. Kemudian dia ambil buah dan gambar kawan Zul yang kerja shift malam, macam upacara Cina mati tu letak. Si Zul ni pun tegur lah, Kau ni orang Islam, apa yang kau buat sebenarnya ni Dek? Kau tahu tak cara kau ni macam puja dan panggil makhluk gaib? Kau jangan buat macam-macam dekat tengah laut ni Dek. Malam tu Zul tidur lewat sikit dalam pukul 11.30 malam. Biasanya dalam pukul 9.30 malam dia dah hanyut dah. Zul pun baringlah atas katil. Tak sampai 10 minit dia terasa macam ada sesuatu tindih badan dia. Dia cuba nak bangun dan cuba bernafas, tapi tak boleh. Dia terasa sesak nafas yang teramat sangat. Kejadian tu berlaku dalam lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kemudian Zul takbir, Allahu Akbar. Barulah dia boleh nafas macam biasa. Dia terus keluar ke bilik air dan ambil wuduk. Masa balik dari bilik air tu, dia terfikir kejap dekat tepi walkway depan bilik dia. Benda apa yang tindih aku ni Sebelum ni tak pernah berlaku macam ni pun, sebab dia bertugas dekat Dulang Bravo ni dekat 2 tahun dah. Tak pernah pula dia alami kejadian macam ni. Yang jadi peliknya, tadi dia takbir memang kuat, tapi budak bilik ni seorang pun tak dengar. Kemudian Zul masuk bilik semula.
Bila dia buka pintu, mata dia terus tertumpu ke arah barang yang si Dek ni letak dekat tepi dinding tu. Hati Zul berkata, mungkin ada kaitan dengan barang si Dek ni letak ni kot. Zul pun terus ambil barang tu dan letak dalam tong sampah. Kemudian dia terus naik katil nak sambung tidur. Jam dekat dinding dah pukul 1.20 pagi. Dia pusing sana tak kena, pusing sini tak kena. Mata pun memang tak boleh lelap. Lebih kurang setengah jam kemudian, Zul terasa ada sesuatu yang merangkak dekat kaki dia. Dia buka lampu dan perhatikan sekeliling. Tak ada apa-apa. Dia pun tutup lampu balik. Baru nak terlelap, benda yang merangkak tadi dah macam ada dekat atas dia. Zul terasa dalam katil dia macam mendap, macam ada orang yang berat sangat baring atas tu. Selang 2-3 minit kemudian, selimut dia pula direntak dengan kasar. Bram! Zul tarik balik selimut tu. Tak lama lepas tu, selimut dia direntap semula. Zul malas nak layan, dia biarkan. Kemudian kaki dia pula ditarik. Bila dia bangun, Zul ternampak satu lembaga berambut panjang tengah mencangkung dekat tepi dinding, tepi kepala dia tau. Mungkin dia marah sebab buang barang tu kot kan. Nasib baik si Zul ni jenis dah biasa nampak benda-benda macam tu. Dengan petua yang arwah Tok Wan dia ajar, Zul baca 3 kul dan ayat kursi. Kemudian dia buat isyarat ludah sebelah kiri. Lepas tu dia tidur mengiring sebelah kanan. Barulah dia dapat tidur lena sehinggalah azan subuh berkumandang. Masa Zul bangun tidur tu, dia heran barang-barang sidik yang dia dah buang dalam tong sampah tu ada dekat dinding tu balik. Lepas mandi dan solat subuh tu, Zul tak cakap banyak. Terus dia sound si Dek ni, benda macam ni jangan buat dalam bilik. Kita ni Islam, kau sebenarnya mengundang benda yang tak elok masuk dalam bilik ni. Kemudian Zul ambil semua barang-barang tu, dia masukkan dalam plastik, terus dia buang dalam laut. Si Dek ni pula dengan muka masamnya seharian tak bercakap dengan Zul. Masa Zul dah habis cuti tu, dia naik ke bilik. Sekali lagi dia terkejut barang-barang yang dibuang tu ada dekat tepi dinding bilik tu. Beristighfar panjang si Zul ni. Zul pun tunggu si Dek ni balik. Bila Dek masuk je bilik, Zul terus kata, kau buat balik ke benda ni? Tapi yang peliknya, si Dek ni pun terkejut tengok benda tu ada dalam bilik tu balik. Dia hanya menggiling kepala menandakan dia sendiri tak tahu benda tu. Bermula pada hari tu, perangai si Dek ni semakin pelik dan tak bercakap dengan orang. Kadang-kadang sampaikan si Dek ni bercakap seorang-seorang. Kawan bilik si Zul ni, si Peja pun perasan benda ni. Kemudian malam tu diorang baca Yasin dalam bilik. Masa tengah baca Yasin tu, mereka berdua terdengar dari atas siling bilik macam ada orang berlari. Seolah-olah ramai yang berlari dekat atas siling tu. Mereka berdua saling berpandangan sama sendiri dan terus baca surah Yasin tu sampai habis. Lepas habis baca Yasin, mereka terus tidur. Dalam pukul 1 pagi, Zul terjaga. Dia terjaga sebab terdengar Dek bercakap ke arah dinding tu. Ayat yang si Dek cakap tu sampai sekarang Zul ingat lagi. Awak tunggu saya ya. Balik nanti saya janji saya akan pinang awak. Saya janji, kata si Dek. Zul pun terus bangun dan tanya si Dek ni, kau cakap dengan siapa ni Dek? Kau okey ke tak ni? Dia berpaling dengan rendungan mata yang tajam. Lepas tu rambut dia dengan kusut masai. Kemudian dia bercakap dengan nada suara yang Zul rasa itu bukan suara Dek. Kau jangan cuba nak pisahkan aku dengan dia. Kemudian Zul terus diam dan sambung tidur balik. Semakin hari semakin pelik perangai si Dek ni. Sampaikan satu hari tu dia pergi jumpa superintendent, ketua pelantar minyak. Dia minta nak balik. Yang Zul tahu dia minta nak balik sebab katanya nak bertunang dengan puteri tu. Bos si Zul ni terkejut lah. Kenapa baru sekarang nak plan? Kenapa tak plan dari awal? Dia terus tengking bos dia. Puteri tu baru bagi tahu malam tadi pukul 2 pagi. Bos dia jadi pelik sebab time tu tak ada telefon canggih macam sekarang ni. Sekarang ni ada WhatsApp bagi kan. Kalau nak telefon pun masa tu dia buka talian dari pukul 6 petang hingga 11 malam je. Kalau untuk telefon kecemasan hanya ada dekat bilik radio operator. Tapi bilik tu waktu malam akan dikunci. Bos dia semakin pelik.
Kemudian diorang cadangkan hantar si Dek ni balik ke darat. Dalam masa yang sama, supervisor Zul ni call family dia, call family si Dek ni lah, suruh ambil si Dek ni dekat heli base, tapak tempat chopper mendarat. Supervisor terangkan apa yang berlaku pada si Dek ni. Family dia ambil keputusan untuk berubatkan si Dek ni sebelum melarat lebih jauh. Dekat 3 bulan lah si Dek ni tak datang kerja. Kisah seram tu tak berakhir dekat situ. Ada kala benda tu mengganggu kru-kru lain, macam terdengar orang berdengkur atas katil waktu siang, walaupun atas katil tu tak ada orang tidur. Kadang-kadang ada pekerja yang curi tulang waktu kerja. Pukul 10 tumpang tidur bilik. Tiba-tiba langsir katil tu dia tarik. Bila bangun tengok tak ada orang. Kadang-kadang suis lampu dibuka dan ditutup, tapi orang tak ada juga. Ada seorang pekerja ni pernah cerita, dia pernah dengar perempuan menangis dekat atas ceiling dan jumpa benda tu menyerupai kawan dia dekat dalam toilet. Bila dia tegur, senyap je, tak bercakap sepatah pun. Balik je dari toilet, tengok kawan dia duduk sedap landing atas katil. Lepas kejadian tu 2 hari juga dia demam. Yap, itulah kisah yang dikirim oleh Zul tentang seram di offshore ni. Kita masuk ke kisah yang nombor 2. Kisah kedua ni pula daripada karya Mat P. Hari Minggu, Zali bercuti. Hujan turun renyai-renyai sejak dari pagi. Sambil menikmati kopi panas dan pisang goreng hasil daripada air tangan isterinya, Zali termenung jauh, mengimbau kenangan bersama ibunya. Ibu, Zali rindu ibu. Setahun berlalu setelah kematian ibunya, Zali bercadang nak pulang ke kampung. Dalam tempoh tu jugalah rumah peninggalan arwah ibunya terbiar kosong. Adik-beradiknya yang lain masing-masing sibuk. Rumah di mana dia dibesarkan mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada ibu, memandangkan ayahnya telah meninggal dunia sejak dia berusia setahun. Terdetik rasa rindu pada arwah ibunya, memutuskan dia untuk pulang. Di sana tercipta memori bersama ibunya. Dunia menjadi saksi jerit perih seorang ibu tunggal membesarkan 6 orang anak sehingga menjadi insan yang berjaya. Hidup dengan penuh ala kadar memandangkan ibunya hanya seorang penoreh getah. Bila musim hujan tiba, hidup mereka bertambah susah kerana tak boleh keluar menoreh. Terpaksalah isi perut dengan nasi bersama air garam. Kalau bernasib baik, mereka dapat merasa hidangan masak lemak pucuk paku. Jadi berebutlah mereka 6 beradik. Ibu hanya tersenyum. Keadaan ketika itu tak seperti sekarang. Tak banyak bantuan tersedia daripada pihak kerajaan. Susah payah ditanggung sendiri. Tak seperti sekarang. Bermacam-macam bantuan disediakan, antaranya bantuan untuk ibu tunggal dan juga murid sekolah. Yang Zali panggil isterinya, Nurul. Ya, ada apa? Nurul menyaut. Esok tolong buatkan masak lemak pucuk paku. Abang teringin nak makan lah. Baiklah, abang rindu arwah ibu ya. Tak adalah. Zali cuba menyembunyikan apa yang dirasa ketika itu. Permohonan cuti telah diluluskan. Akhirnya hasrat Zali untuk pulang ke kampung tercapai. Kebetulan pula masa tu musim cuti sekolah. Pagi tu mereka bertolak menuju ke arah pantai timur melalui Tol Gombak. Perasaan gembira dan sayu bercampur bau. Sepanjang perjalanan, ibunya dah tak ada. Zali bercadang nak ke kubur ibunya dulu bila sampai dekat sana nanti. Mereka sampai sana waktu petang. Lepas solat asar, dia bertegur sapa dan bertanya khabar pada jemaah masjid. Lalu Zali sekeluarga menuju ke kubur ibunya yang terletak di bahagian belakang masjid. Zali bersihkan kawasan sekitar kubur ibunya. Lepas tu mereka sekeluarga baca Yasin. Perasaan rindu semakin membuak-muak dalam hati. Air mata mula mengalir di pipi. Ibu, Zali datang ni. Nurul dengan anak-anak pun ada sekali ni, Bu, kata Zali. Setelah selesai berdoa, mereka menuju ke rumah emak saudara Zali, Mak Nah, iaitu satu-satunya adik-beradik arwah ibunya. Kunci rumah arwah ibunya disimpan oleh Mak Nah. Sekali-sekala dia dan suami akan ke rumah tersebut untuk mengemas. Setelah bertanya khabar dan ambil kunci rumah, mereka pun menuju ke sana.
Ketika sampai dekat sana, azan maghrib tengah berkumandang. Halaman rumah begitu kemas dan bersih, hasil jagaan ibu saudaranya itu. Rumput-rumput dipotong rapi. Keadaan di dalam rumah juga kemas dan langsung tak berhabuk. Jadi mereka tak perlu berkemas-kemas lagi kerana semuanya dah berada dalam keadaan baik. Malam tu Zali sekeluarga makan malam di luar lepas beli keperluan dapur di pasaraya berdekatan. Bila sampai di rumah, akibat penat yang teramat sangat, mereka terus tertidur. Zali, Zali, Zali. Zali tersedar. Dia macam terdengar suara bisikan panggil namanya. Sayup-sayup je kedengaran. Dia menoleh ke sisi. Isterinya masih lena. Kemudian Zali bangkit dan menuju ke ruang tamu. Kedengaran bunyi pinggan di dapur. Siapa pula duk makan tengah-tengah malam macam ni? Kata Zali yang kebingungan. Dia cuba intai dari jauh. Perlahan dia melangkah. Zali menggosok-gosok matanya, seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Lengannya dicubit beberapa kali untuk pastikan dia tak bermimpi. Terasa sakitnya. Dia ternampak seorang wanita kelihatan sedang kemas dapur. Zali cuba menghampiri wanita tersebut. Langkah demi langkah diatur. Wanita tu seakan tak sedar akan kehadirannya di situ. Bila dia cuba untuk menegur, dengan tiba-tiba baunya disentuh dari belakang. Abang! Terkejut Zali dibuatnya. Dia menoleh ke belakang. Rupa-rupanya isteri dia. Nurul beritahu Zali yang dia terjaga disebabkan bunyi bising dari dapur. Bila Zali pandang semula ke arah dapur, wanita tu dah hilang. Dia kebingungan. Pagi tu, sementara tunggu isterinya buat sarapan, Zali termenung di tingkap fikirkan kejadian malam tadi. Dia yakin dengan apa yang dia nampak. Ibunya sedang kemas dapur. Namun timbul persoalan, adakah itu roh ibunya atau jelmaan jin? Setelah bersarapan, Zali ke rumah Mak Nah. Dia telefon dulu untuk pastikan ibu saudaranya tu ada dekat rumah. Dia ceritakan apa yang dia alami pada ibu saudaranya tu. Mak Nah nasihatkan supaya buat solat hajat dan bacaan Yasin. Besar kemungkinan itu jelmaan jin yang menghuni rumah tersebut, memandangkan dah agak lama kosong rumah tu. Hal itu dirahsiakan daripada isteri dan anak-anaknya. Dia risau mereka akan ketakutan. Jadi pada malam tersebut, Zali bersama keluarganya menunaikan solat hajat dan membaca Yasin lepas solat maghrib. Maka tak ada lagi kedengaran suara bisikan seperti malam sebelumnya. Mereka sekeluarga tidur dengan nyenyak. Namun pada sebelah pagi, Zali dimaklumkan oleh Nurul bahawa lauk mentah dalam peti ais tiba-tiba jadi busuk dan kehitam-hitaman. Sayur-sayuran pun berubah jadi layu kekuningan. Mereka keheranan sebab peti sejuk berfungsi dengan baik. Mereka terpaksa bersarapan di luar dan beli keperluan dapur yang lain. Persoalan demi persoalan bermain di benaknya. Apakah sebenarnya punca semua kejadian aneh yang mereka sekeluarga alami? Bila mereka sampai di rumah, kedengaran suara seperti orang sedang berbual dalam rumah. Tapi bukti bicara perbualan tersebut tak berapa jelas. Setelah pintu rumah dibuka dan Zali bagi salam, keadaan jadi sunyi sepi. Zali periksa di dalam halaman rumah, risau kalau ada pencerobohan. Tapi lepas diperiksa, langsung tak ada kelibat manusia atau sebarang kesan pencerobohan berlaku. Bukan Zali seorang je yang dengar suara tersebut. Isteri dan anak-anaknya pun sama dengar. Mereka mula panik. Namun mereka tetap bertahan di rumah tersebut sehinggalah keesokan harinya. Pagi esoknya, setelah bangun daripada tidur, mereka sekeluarga mengalami kegatalan pada seluruh bahagian tubuh. Anak keduanya menangis sebab tak tahan dengan rasa gatal yang teramat sangat. Setelah mendapatkan rawatan di hospital, rasa gatal tersebut tak berkurang walau sedikit pun. Nasib baik Mak Nah bawa mereka sekeluarga berjumpa dengan seorang ustaz. Setelah minum air penawar daripada ustaz tersebut, rasa gatal makin berkurangan. Keesokan paginya, mereka pulang ke Kuala Lumpur. Pengalaman mereka sekeluarga diceritakan pada adik-beradik Zali yang lain. Setelah tu, tak ada siapa lagi yang berani menginap di rumah tersebut. Sehingga kini, rumah tersebut
terbiar kosong. Okey, itu dia 2 kisah seram yang dapat saya kongsikan kali ini. Yang mana nak kongsikan pengalaman seram, boleh emailkan kepada saya. Kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.